Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan tentang cara untuk kita menyediakan imbangan duga sama ada bentuk format T ataupun format lajur. Ini adalah contoh satu. Pada di sebelah kanan ni, yang ini adalah bentuk T. Imbangan duga berbentuk T. Di sebelah bawah ni adalah berbentuk lajur. Sekarang ni kita akan cuba buat bentuk T dahulu. Dia mesti ambil daripada buku tunai runcit dan ledger. Kita akan buat bentuk T dulu. So saya akan tuliskan tajuk dia. Contoh 1. Tulis dulu nama kedai. So pada soalan ni nama kedai dia adalah Perniagaan Farhan Iskandar. So tulis nama kedai dekat atas lah. Next, kita akan tulis tajuk. Kalau kamu tengok, ini pada bulan April kan? Maknanya kita akan tulis hujung bulan April. Tajuk dia imbangan duga pada 30 April 2016. Kita akan teruskan kita punya baki BB. Baki BB ni dekat sebelah debit. Ni debit ni RM70. Ni debit. Nama akaun ini adalah buku tunai runcit. So kita akan tulis. Sebelum tu kita tulis dulu. Butir RM. Butir RM. Kita tulis dulu. Sebab dia di sebelah debit, maka kita akan letakkan di sebelah debit lah, iaitu di sebelah kiri. Tulis dulu nama dia, buku tunai runcit. RM70. Next, kita akan tengok buku tunai. Di dalam buku tunai, kita ada tunai dan bank. Kamu tengok yang ada baki dulu. Baki BB, ini tunai, ini bank. Dan dua-dua ini berada di sebelah debit. So nama dia tunai, nama dia bank. So kita akan pergi sebelah debit, tulis. Ambil yang baki ni 35,700 3,600 untuk tunai. Dan kita akan teruskan dengan ledger-ledger yang lain. So kita ada modal, tajuk dia modal. Dalam modal, baki BB dekat sebelah kredit. So kita akan masukkan 50,000 modal di sebelah kredit seperti ini. Masuk, terus tulis 50,000. Kemudian kita ada akaun alatan pejabat dan baki BB ni dekat sebelah debit. So kita akan tulis dekat sebelah debit 3,500. Belian. Pada akaun belian kita ada 7,500 di sebelah debit. So kita masukkanlah belian. Next kita ada jualan. Jualan tajuk baki BB dekat sebelah kredit. So kita masukkan terus di sebelah kredit. Jualan 2830. Kemudian kita ada pulangan belian. Pulangan belian juga berada di sebelah kredit. So kita tulis pulangan belian 350. Kemudian kita ada pulangan jualan di sebelah debit 200. Kita tulis di sebelah debit pulangan jualan 200. Diikuti dengan ambilan di sebelah debit baki BB 300. Kita tulis ambilan di sebelah debit dalam imbangan duga RM300.
Kemudian kita ada gaji. 600 baki BB dia di sebelah debit. Tulis saja di sebelah debit 600. Kita ada sewa. Baki BB di sebelah debit 700. Tulis sewa 700. Kemudian kita ada diskaun diterima di sebelah kredit. Baki BB 150. So tulis diskaun diterima 150. Kemudian kita ada alat tulis. Baki BB 100. Tulislah. Alat tulis. RM100. Kemudian kita ada belanja pejabat. RM65 baki BB di sebelah debit. Next kita ada pos di sebelah debit juga RM15. Kemudian di bawah ni kita ada derma. Derma baki BB RM50. So kita tulis derma. RM50. Okey, kalau kita tengok kat sini dalam ledger seterusnya kita ada ledger iaitu akaun belum bayar syarikat Happy Bee. Kita tak jumpa perkataan baki. Tak jumpa perkataan baki. Bila tak jumpa perkataan baki, maksudnya tak perlu masuk dalam ID. Kalau tak ada baki, maksudnya tak perlu masuk dalam imbangan duga. So, syarikat Happy Bee ni tak payah buatlah dalam imbangan duga. Okay, kita akan terus pergi kepada akaun belum terima iaitu Syamil. So, akaun belum terima Syamil, kita ada baki BB di sebelah, debit 930. So, kita masukkan. Kamu boleh tulis akaun belum terima Syamil ataupun kamu nak tulis Syamil saja pun boleh. Okay, kalau muat, better tulis penuh lah. Okay, 930. Kalau kamu semak jawapan, kamu akan nampak okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara. So kat sini pun ada 1, 2, 3, 4. 4 perkara di dalam sebelah kredit. Di dalam sebelah debit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, kita ada 14 perkara di dalam sebelah debit. Tapi ini bentuk penyata. Yang kita buat tadi ni bentuk T. Apa beza dia? Kamu tengok. Bentuk T dengan bentuk penyata. Dia akan dapat nilai yang sama. So kalau kamu tekan kalkulator, bentuk T ni kamu akan dapat, okay, kamu boleh selang sebaris ataupun dua baris lah. Buat garisan jumlah. Kamu tekan kalkulator, di sebelah debit kamu akan dapat 53330. Di sebelah kredit juga kamu pasti akan dapat angka yang sama, 53330. Siaplah kamu punya imbangan duga bentuk T. Okay. Buat juga soalan yang sama ni ke dalam bentuk penyata. Maknanya kamu pindahkan sajalah apa yang berada di debit, pindahkan ke debit. Apa yang kredit, pindahkan ke kredit. Kamu susun balik. Okay, yang ini adalah debit, yang ini adalah kredit. Yang ini adalah ruangan folio. Tak buat bahagian ni pun tak apa. Yang bahagian ni kalau kamu nak padam pun tak apa. Tak payah buat lah lain ni. Ini tak payah buat. Kita boleh jimatkan masa. Okay, saya harap pelajar fahamlah cara nak buat imbangan duga bentuk T dan juga bentuk penyata. Okay, ini ada skema jawapan dia lah kat bawah ni. Ada bahagian penyelesaian. Kamu boleh rujuk di sini. Okay, tapi sebelum kamu rujuk, kamu buat dulu. Takut kamu tak tahu mana nak cari angka-angka tersebut. Okay, ini adalah contoh 2. Contoh 2 ni adalah mengikut kitaran perakaunan. Di sini diberi dokumen dulu. Diberi dokumen ni. Okay, daripada dokumen, kamu kena pindahkan ke dalam jurnal am. Ke dalam jurnal belian. Ke dalam jurnal jualan. Ke dalam jurnal pulangan jualan. Ke dalam buku tunai. Ke dalam ledger yang berkaitan. So sekarang ni disebabkan contoh 2 telah diberikan jawapan daripada buku tunai runcit dan
ledger. Jadi kamu boleh terus ambil contoh 2 punya soalan, iaitu buku tunai runcit dan ledger untuk kamu buat sama ada bentuk T dan juga bentuk lajur punya imbangan duga. So ini adalah bentuk lajur lah. Bentuk lajur ataupun bentuk penyata. Dia turun ke bawah. Dua-dua. Okay. Kalau bentuk penyata macam ni. Kalau bentuk T, dia pisahkan debit sini, kredit sini. Baiklah, sekian saja pada kali ini. Jadi kita akan sambung pada video yang akan datang. Okay, bye-bye.